terfikir bahwa harapan itu telah hilang? Ada yang pernah terfikir kejayaan hanyalah angan-angan? Ada yang pernah terfikir untuk tidak melangkah mengejar impian? Apa yang kita ada hari ini, jadikan landasan bersama mereka untuk hari esok. Hadirkan harapan untuk setiap insan yang impikan kejayaan. Sesungguhnya, berkat yang besar itu pasti hadir, walau dengan pemberian yang kecil. Bersama kita mendampingi mereka yang memerlukan. Bersama kita memberi harapan. Terima kasih banyak atas usaha yang sangat bagus ini. Kerana hari ini kita nak touch, especially ibu bapa, pada saya lah kalau dapat. Kemudian guru-guru dan sebagainya kan. Okey, soalan yang diberikan, senario dia adalah dulu betul. Dulu falsafah, prinsip dan kita punya asas adalah PDPS, pendidikan pembelajaran di sekolah. Bila di sekolah bermakna semua pergi ke sekolah, keluarga pergi ke sekolah, anak-anak hantar pergi ke sekolah, kita pun pergi ke sekolah kalau ada masalah, isu dan sebagainya. Itu dulu. Tetapi sejak tahun lepas, sejak daripada 18 Mac bila kita lockdown, pendidikan dan pembelajaran berlaku di rumah, di dalam rumah ni sekarang ni. Bermakna apa saja yang ada dekat sekolah, iaitu sekolahnya, the building itself, sekolah. Apa lagi? Ada ni guru-gurunya, kurikulum dia, semua sekalian sekolah tu datang ke mana? Datang ke rumah. Ini yang kita kena memahami betul-betul lah. Bermakna apabila semuanya tu datang dekat rumah dan sebagainya, maka ada dua kehidupan tercantum di rumah. Okey, satu kehidupan kita sebagai individu. Kalau pelajar, dia sepatutnya dia ada apa? Dia ada student life dia, kehidupan pelajar dia. Dia ada school life dia, dia ada academic life dia, dia ada home life dia, dan dia ada family life dia. Ada 5 kehidupan dia ada. Okey, dulu berlaku dekat mana? Separuh berlaku dekat rumah, separuh lagi berlaku dekat sekolah. Sekarang ni semua sekali duduk dekat rumah, kelima-lima ni. Alright. Kemudian ibu bapa pula. Kalau ibu bapa yang bekerja, dia ada apa? Dia ada career life, dia ada office life, dia ada social life, dia ada home life, dia ada family life. Ada 5 life, semua sekarang ni berlaku dekat mana? Berlaku dekat rumah. Jadi bayangkan anak-anak punya 5 kehidupan ni ada dekat rumah dan bapa punya kehidupan sekarang ni ada dekat rumah. Jadi di sinilah yang soalan daripada Zimah kata tadi, ketekannya kita. Okey, kerana benda ni berlaku, kenapa sehingga sekarang ni kita dah, memang betul lah dulu kita punya stamina kuat, makin sehari makin kita dah makin letih, kita dah hilang fokus. Okey, kita dah, emosi kita dah lemah, fizikal kita lemah. Alright. Pada hari ini memang betul, kajian banyak menunjukkan bahawa kelemahan itu memang sangat ketara. Alright. Cuma bagaimana nak mengatasi masalah ini? Pada saya, pada aspek pakar dalam bidang psikologi sosial, apabila seseorang itu ada masalah, yang akan membuat dia bermasalah adalah dia kurang ilmu, sama ada dia tidak ada ataupun dia kurang ilmu, yang pertama. Yang kedua, sama ada dia tidak ada ataupun kurang kemahiran, coping skills, ataupun yang ketiga dia kurang pengalaman. Okey, pengalaman yang ada tu nak urus tu dia tidak ada. Memang betul lah, kerana tidak ada itulah maka dia terperangkap di dalam keadaan yang letih, penat, lesu dan sebagainya. Okey, ini yang kita nampak, right? Jadi isu dia, apabila kita memahami benda ni, okey, macam mana kita nak mengatasi? Okey, kepada ibu bapa, guru-guru dan semua sekali yang terlibat. Alright. Perkara yang pertama yang saya kata tadi adalah kita mesti ada ilmu, kemahiran dan pengalaman. Okey.
Itu nombor satu, mesti ada ilmu. Apabila kita menghadapi sekarang ni norma baru, kita mesti ada apa dia sebenarnya. Contohnya macam kita nak mengajar ni apa tu anak-anak belajar. Kita mesti ada ilmu. Apa dia tu untuk nak membantu anak-anak. Tapi masalah dia kita tidak ada ilmu. Sebab itu daripada dulu saya kata tempat yang paling baik anak-anak belajar adalah di sekolah. Satu ketika dahulu apabila sekolah buka tahun lepas, saya kata pergi ke sekolah. Sebab di sekolah ada kepakaran. Kita ada pengetua yang berpengalaman, kita ada guru-guru yang terlatih, kita ada kaunselor yang profesional, dan kita ada semua sekali terbaik di sekolah. Maka kanak-kanak pergi ke sekolah. Tetapi masalah dia adalah kanak-kanak tak boleh pergi ke sekolah. Sebab apa? Sebab sekolah dianggap sebagai tidak selamat. Sekolah dianggapkan sebagai tempat yang masih lagi boleh membawa kepada jangkitan yang mungkin membawa kepada kluster baru, kluster sekolah dan sebagainya. Alright? Jadi dalam konteks ini kita mesti ada ilmu. Sebab apa? Sebab anak-anak tak pergi ke sekolah, anak-anak ada dekat rumah. Jadi kalau dekat rumah, macam mana kita nak menolong dia? Jadi kalau kita ada ilmu dan kemahiran untuk tolong dia, bermakna kita akan rasa lega sikit. Bila rasa lega sikit, maka apa? Maka datanglah motivasi balik dan sebagainya. Okey? Jadi perkara yang pertama untuk nak menolong anak-anak kita, mesti kita kena ada ilmu. Bagaimana nak menolong anak-anak? Yang kedua, bagaimana kemahiran untuk nak membantu anak-anak tu sendiri. Okey? Antaranya kita kena tahu tentang psikologi anak-anak. Guru-guru di ke sekolah dan sebagainya, mereka masuk maktab. Macam saya dulu, saya masuk maktab. Okey? Belajar tentang psikologi pendidikan, belajar tentang psikologi kanak-kanak dan remaja, masuk UPM, belajar tentang sosiologi pendidikan, falsafah pendidikan. Kita ada ilmu-ilmu tu semua. Sebab tu kita boleh mengajar, menjadi guru yang baik di sekolah macam hari ni. Tetapi bila di rumah, ibu bapa ni, okey, pada saya, jangan takut. Kita bukan nak mengambil alih. Ibu bapa tidak mengalih kerja cikgu. Ingat, ibu bapa hanya mengambil apa dia? Menjalankan tugas sebagai ibu dan bapa untuk facilitate, untuk nak membantu anak-anak. Apabila nak membantu, kita kena tahu anak kita siapa dia, kanak-kanak ke remaja ke. Alright? Dia ni sekolah mana? Sekolah rendah ke, sekolah menengah ke? Kemudian bagaimana dia belajar? Okey, anak-anak belajar kita tahu. Dia belajar mencerap maklumat. Dah cerap maklumat, dia belajar simpan maklumat. Lepas belajar simpan maklumat, dia akan mencanai maklumat. Lepas canai maklumat, dia akan keluarkan maklumat. Itu yang dilatih, yang diajar di sekolah. Sekarang ni anak kita tak pergi ke sekolah. Cikgu ajar juga, tetapi cikgu hantar tugasan melalui apa? Melalui alam maya, hantar melalui WhatsApp, melalui Classroom, Google dan sebagainya. Jadi bila sampai dekat kanak-kanak, anak-anak dekat sekolah, dekat rumah, ada masalah-masalah yang tertentu. Ini yang membuat ibu bapa tension, tengok anak-anak tak buat kerja, anak-anak dianggap sebagai malas, hilang fokus dan sebagainya. Ini menimbulkan rasa tak puas hati kepada ibu bapa terhadap anak-anak tersebut. Maka ibu bapa makinlah jadi apa dia? Makinlah jadi resah, gelisah dan sebagainya. Jadi untuk nak mengatasi masalah ini, untuk nak mencari motivasi semula, motivasi balik ke pangkal jalan, iaitu apa dia? Iaitu kita mesti ada ilmu, kemahiran dan pengalaman untuk nak mengatasi hilang motivasi ini. Itu nombor satu. Perkara yang kedua ibu bapa kena buat adalah ibu bapa kena ada kocak balik. Sebab dalam diri kita, halangan manusia secara psikologi, kita sedar tetapi kita tak sedar. Contohnya macam hari ni kan, banyak lagi kajian menunjukkan bahawa ibu bapa masih lagi tak sedar bahawa sebenarnya anak-anak dekat rumah tu dia yang kena tolong, sebab itu anak-anak dia. Kan, pokoknya anak ada depan mata dia, dia kena bantu. Okey, banyak majoriti dah sedar, alhamdulillah, tapi masih lagi ada yang tak sedar bahawa anak dekat rumah tu perlu dibantu. Itu nombor satu. Dia masih menganggap bahawa ini semua kerja cikgu. Cikgu dibayar gaji dan sebagainya, cikgu kena tolong anak aku. Okey, tetapi anak dia sebenarnya ada depan mata dia. Itu perkara yang pertama, kena cari kesedaran tersebut. Lepas ada kesedaran, kita kena cari pengetahuan tersebut. Okey, bagaimana untuk nak bantu, balik kepada ilmu tadi yang saya cakap tadi kan. Lepas ada kesedaran, ada pengetahuan, mesti cari kefahaman. Alright? Di sinilah kajian menunjukkan bahawa kenapa ni kanak-kanak hilang fokus dan sebagainya. Yang pertama dia kata adalah kerana kekurangan peranti. Yang kedua kerana campaian internet tidak bagus, kualiti rendah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah ketidakupayaan ibu bapa untuk nak bantu anak. Nampak tak? Saya fokus kepada yang ketiga. Sebab yang pertama tu
masalah logistik. Yang kedua, capaian internet pun kita tak boleh nak buat apa. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah apa dia? Adalah untuk nak tolong anak. Jadi kalau kita nak tolong anak, okey, nak ambil balik motivasi tu, kita kena letak fokus bahawa anak aku ni mesti dia bantu. Jadi kalau kita letak benda tu, saya yakin insya-Allah ibu bapa akan kembali bermotivasi. Okey. Dan akhir sekali, Zimah, ni untuk ibu bapa nak kembali bermotivasi, kita kena check balik. Sebab motivasi ni sebenarnya perkataannya motivation. The root word is motive. Motif ni is motif. Sebab apa? Kenapa? Apa? What is the what? What? Apa yang menjadi kita punya kan target kita tu. Alright? Dalam konteks ini kita tidak ada motivasi kerana apa? Kerana kita tidak ada ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Jadi kita kena tanya balik diri kita, apa yang kita mahu? Nombor satu. Apa basic yang kita mahu? Alright? Yang kedua, kita mesti tahu daripada yang mahu tu apa yang kita perlu. Okey, sebab ada yang kita mahu tapi ada yang perlu, ada yang tak perlu. Di sinilah yang kita buat apa dia? Kita buat dia punya apa? Dia punya keutamaan tersebut. Okey. Lepas kita ada apa yang kita mahu, apa yang kita perlu dan apa yang kita dah buat keutamaan kita, okay, fokus kita apa dia? Fokus kita adalah nak tolong anak kita di dalam PDPR ini. Maka kita pun buatlah dia punya plan dia. Okey, kita letakkan dia punya objektif. Katakanlah, dalam konteks sekarang ni, saya ada anak saya dekat rumah saya, anak saya ada sekolah rendah, sekolah menengah. 2 sekolah rendah, 1 sekolah menengah. Okey? Jadi apa yang patut saya buat? Apa yang saya mahu adalah saya mahu nak tolong anak saya belajar. Okey, belajar macam mana? Saya kena tahu apa yang saya mahu adalah saya nak tahu siapa anak saya. Apa psikologi anak saya ni? Sebab anak saya sekolah rendah dengan sekolah menengah berbeza. Okey? Yang keduanya, macam mana cara dia belajar? Okey? Dia belajar, dia ada proses untuk nak cerap maklumat. Anak saya semua dia cerap maklumat. Yang kedua, dia simpan maklumat. Yang ketiga, dia akan canai maklumat menggunakan kemahiran berfikir. Dan yang keempat, dia akan keluarkan maklumat melalui jawapan dan sebagainya. Okey, bila saya mahu benda ni. Ini objektif saya. Dan lepas tu saya akan plan. Apa yang patut ibu bapa plan? Apa dia tu? Alhamdulillah hari ini Kementerian Pendidikan sangat objektif, sangat proaktif. Buat macam ni kan, JPN Perak dia buat ni webinar untuk nak membantu macam mana nak membantu ibu bapa. Jadi ibu bapa boleh call kaunselor sekolah, boleh call cikgu sekolah dan sebagainya. Macam mana saya nak membantu diri saya ni untuk memahami anak saya dengan lebih baik, dan macam mana cara saya nak membantu kemahiran proses belajar dia, psikologi belajar dia. Itu apabila pelajar tu dia hilang fokus, dia tak ada minat, macam Puan Mazin kata tadi, keciciran dalam konteks sekolah, tetapi dalam konteks tingkah laku manusia, kita namakan sebagai presentism. Presentism ni dia terbalik dengan absentism. Absentism ni ponting terus. Presentism ni dia ada tetapi seolah-olah macam dia tak ada. Okay. Dia punch in pukul 8, pukul 9 dia keluarlah mengular sana, pergi minum kopi kat sana, pergi kat sana, nanti pukul 12 dia datang balik. So dia presentism, ada tetapi tak ada. Okay, pelajar pun sama juga. Okay, dia ada tetapi dia tak ada. Kenapa dia jadi macam tu? Okay. Mungkin kita akan kata ibu bapa selalu, saya banyak seminar PDPR yang saya buat, dan ibu bapa PIBG bagi tahu antaranya adalah anak dia hilang fokus. Duduk je kejap, dia dah hilang fokus. Anak tak boleh nak duduk lama. Duduk, tengok cikgu dalam 5-10 minit, lepas tu dia pun main game dan sebagainya. Okay? Kalau kita tengok tingkah laku ini memang betul. Dia ada kaitan dengan apa? Dia ada kaitan dengan ni apa orang kata ni, dia punya, sebab dia dah setahun kan, dia dah seronok. Macam you kata tadi, Zimah kata dia dah seronok hidup di dalam keadaan yang tidak ada pemantauan. Okey, tak ada siapa yang kontrol dia. Cikgu cuba nak kontrol tetapi cikgu ada dekat sekolah. Okey, ada banyak cikgu yang pergi masuk, macam Puan Mazin kata kan, the unsung hero ni pergi pantau, pergi hantar apa dia, tugasan, masuk pedalaman, naik apa ni kereta, naik motor dan sebagainya. Kemudian buat personal tuition. Okey, ada elemen-elemen yang macam tu, bermakna nak memantau. Tapi masalah kebanyakan anak-anak kita ni tak ada pemantauan. Right? Cikgu bagi tugasan, mengharapkan bahawa ibu bapa akan sambung tugasan tersebut dan ibu bapa akan memantau. Okey. Di sinilah
kerja pemantauan tu mesti ada. Kalau tidak ada kerja-kerja macam ni, dia punya fokus akan hilang. Dulu saya pernah dengan Puan Mazwin, dia kongsi sikit lah data tentang dia panggil apa tu, sosio emosi, psikoemosi pelajar dan sebagainya. Pelajar-pelajar mula hilang tentang pattern sekolah dia. Dia dah mula hilang tentang pattern guru dia. Rasa rasa gambaran guru dia, gambaran sekolah, gambaran rakan sebaya dah makin hilang. Okay? Jadi ini yang membuat dia tidak ada pattern tersebut. Dia hilang pattern sekolah dan dicampur pula dengan kekeliruan dia. Dia keliru hidup antara student life at school dengan student life at home. Okay? Sekarang ni dia punya kehidupan adalah student life tapi at home. Alright? Kalau dia pergi ke sekolah, betul, dia akan dapat nature persekolahan yang sempurna, yang betul. Tetapi malangnya hari ni, kerana pandemik ni, dia terpaksa duduk dekat rumah. Di sinilah ibu bapa, macam Puan Mazwin kata tadi, mesti kita bagi sokongan. Memang betul, saya percaya bahawa kita kena facilitate anak. Alright? Sebab itu kita kena ada ilmu tentang benda ni, bahawa apa makna school life dia. Alright? Kita kena latih dia. Suruh dia, paksa dia bangun pagi, ikut jadual tu. Jadual tu mesti ada dekat rumah. Jadual tu jangan ada dekat pemikiran anak dan juga pemikiran mak bapak saja. Tampal jadual sekolah depan tu. Ini jadual adik, ini jadual abang. Okey, letak satu sudut. Sudut ini sudut kelas untuk abang. Okey, this is your sudut kelas tu. Duduk dekat situ. Ini sudut untuk adik. Duduk dekat situ. Okey, ini jadual tu adik, ini sekolah adik. Ambil tangkap gambar, suruh dia lukis gambar sekolah dia dan sebagainya. Okay, kalau kat Putrajaya ni dia ada wajah muka dia kan. Kalau kita katakanlah sekolah menengah Panglima Bukit Gantang kan, kita nampak sekolah macam tu lukis, suruh dia tangkap gambar, letak dekat situ. Ini dia sekolah adik. Ini adik abangnya sekolah, abang sebelah dia. Semenjengkep Chin, sekolah menengah jenis kebahasaan Cina Transkrian dekat tepi tu kan. Duduk dekat situ. Belakang sini adik punya sekolah pula, sekolah rendah Methodist. Okey, SRK Methodist. Jadi setiap orang ada dia punya wajah tersebut. Jadi pattern ni sentiasa ada. Jadi kemudian dia zoom in. Alright. Ini kita kena latih anak-anak supaya dia ikut jadual dia. Jangan hilangkan student life dia. Jangan mengganggukan student life dia tu. Sehingga bila perkara ni tak ada, bila rutin tak ada, bila tidak ada rutin, ulang dan ulang, maka dia akan pudar. Orang Kuala kata pudar bila pudar, bila kabur, apa yang berlaku adalah pattern ni dah tak ada. Jadi dia akan seronok kepada benda-benda yang baru. Sebab bila dia tolong mak dia tu, dia menyeronokkan dia. Sebab dia dapat tolong mak dia pun seronok dan dia pun seronok. Jadi dia tu bukannya student life lagi. Dia tu dalam konteks apa? Dalam tu dia konteks maybe home life kan, ataupun family life kan. So ni pada saya nak mengatasi masalah ni adalah kita mesti meneruskan pattern student life tu di dalam kehidupan pelajar, walaupun pelajar ni sekarang ni ada dekat rumah. Di sini yang kita kena tolong. Puan Mazwin kata tadi sokong. Memang betul. Sokong is the in thing. Sokong ni lah yang perlu kita sokong anak-anak. Janganlah dengar kepada netizen yang lain. Orang lain memanglah dia nak tembak kementerian, dia nak tembak cikgu, dia kata cikgu makan gaji buta, dia kata itu, dia kata ini. Memang betul, memang ada. Tetapi yang buat perangai ni 2% saja. 2% netizen. 98% semua memang nak tolong kan. Jadi kita yang 90% ni jangan dengar kepada yang 2-3% ni yang sentiasa nak mencari kesalahan, right? Jadi balik kepada soalan pokoknya adalah kita kena wujudkan selera anak kita. Jangan bagi dia hilang selera tentang school life, nombor satu. Yang kedua, kita jaga daya tahan dia tu. Daya tahan dia tu jangan kurang. Mesti sentiasa ada, kena lawan dan kena lawan. Okay? Kemudian lagi satu lagi adalah kemahiran mendengar dia tu. Okay? Kemahiran mendengar bila dia nak mengundi tumpuan. Itu satu perkara yang lain pula lah. Dan paling penting sekali, kita kena kurangkan kekeliruan anak student life at school dengan student life at home. Kita kena perkasakan perkara-perkara ini dan tolonglah anak-anak kita. Okey, itu dia Zima. Saya nak berpesanlah kepada ibu bapa
Kadang-kadang mereka stres tengok anak-anak yang tak nak belajar kat rumah, yang tak buat homework dan sebagainya. Tapi macam ni, be realistic. Maksudnya sini jangan letakkan harapan terlalu tinggi. Ya, anak-anak bila belajar di sekolah lain dengan anak-anak yang belajar dalam PDPR ni. Jadi jangan letak harapan terlalu tinggi. Tengok anak orang sebelah tu, tengok belajar je tak keluar rumah kan. Tengok awak ni semua bising, main-main je kan. Jadi kita jangan letakkan satu yang terlalu tinggi untuk anak-anak kita. Dalam keadaan sekarang, contoh kalau di sekolah mereka belajar 1 jam, tapi sebenarnya dalam PDPR mereka hanya boleh fokus dalam 20 minit je. Lepas tu mereka kena buat aktiviti. Jadi perkara ini tuan-tuan perempuan, ibu bapa, kita kena realistik. Ya, maksudnya jangan letak harapan terlalu tinggi, kemudian jangan compare even dengan anak-anak kita. Tengok Abang Long tu, study je dalam bilik, ya? Tapi kita tak tahu apa yang dia study kat dalam bilik tu kan. Jadi benda-benda macam tu kita jangan compare, janganlah membanding-bandingkan anak ini begitu, anak ini ni, sebab anak kita lain walaupun daripada perut yang sama kan, ya? Tapi dia berbeza, mereka sangat berbeza. Saya ada anak kembar pun, anak kembar saya pun berbeza. Jadi perkara ini memang tak boleh kita banding-bandingkan. Apa yang boleh kita buat adalah buat apa yang kita boleh buat. Alright? Bermula dengan kita kan, ibu bapa sila buat apa yang kita boleh buat. Iaitu yang ketiga tu, kita mesti meningkatkan kemahiran kewibawaan kita di dalam mengurus anak-anak. Okey? Nak mengurus mesti ada ilmu, mesti ada kemahiran dan mesti ada pengalaman. Hari ini ada sedikit ilmu-ilmu tersebut daripada saya dan juga Puan Mazlin. Okey? Diharapkan dapatlah menggunakan ilmu ini dengan berkesan lah. Dan saya doakan segala kebaikan bagi semua orang-orang Perak. Saya memang mengharapkanlah ya, ibu bapa, guru-guru ya, perlu bekerjasama. Kita ni kena seiring dan sejalan lah maksudnya. Dari segi sokongan, dari segi apa pun, guru, ibu bapa, PIBG dan PIBKS, community semua kena berganding bahu untuk memastikan kemenjadian murid-murid kita ataupun anak-anak kita.